Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardus samad, allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'd. Sahibul fadilah, Tua Imam, merangkap pengurusi surau, barisan jawatan kuasanya, ashabul fadilah, Tua Imam, Tua Guru, orang-orang besar kawasan ini, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita baru saja sambut Ma'al Hijrah 1439, hampir seminggu dan seminggu dah. Itulah masa begitu pantasnya berlangsung. Sedar tak sedar, Ma'al Hijrah 1439 kita mula sudah melangkah menuju ke minggu kedua dah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, oleh kerana kita nak bincang yang ada kena mengena dengan Ma'al Hijrah, saya tajukkan perbincangan kita pada malam ni adalah satu tajuk berkenaan muhasabah, tapi tajuknya adalah masaku, masa kita. Kita tiap-tiap tahun sambut Ma'al Hijrah. Setiap tahun kita dengar orang cerita tentang Ma'al Hijrah. Begitu juga kadang-kadang kita tengok banyak penceramah-penceramah mengesahkannya satu persatu. Cuma bila kita berbincang tentang hijrah, uniknya di situ bergabung dua perkara. Pertama, bergabung dari segi tempat, dari satu tempat ke satu tempat. Kedua, dari segi masa, sehingga ditakwimkan tahun hijrah, tahun hijri dalam Islam itu. Jadinya itulah masa dalam Islam, dan masa kita ini kita kena tengok. Kerana hijrah itu dua perbezaan masa yang ketara. Islam lemah, Islam kuat. Islam dijajah dan dikuasai dengan Islam memerintah. Itu period ataupun perbatasan masa antara Islam dengan sebelum daripada itu, sebelum hijrah. Hijrah, tuan-tuan, memberi maksud yang cukup hebat dalam kamus kehidupan kita. Jadi pada malam ni kita nak ajak bincang bab masa. Masa kita. Bila kita bincang tahun hijrah, maknanya umur kita berjalan. Umur kita, usia kita berjalan daripada satu tahun kepada tahun berikutnya. Ramai tak tahun lepas kita tengok sahabat kita berhijrah, sahabat kita yang hidup tahun ni mati dah. Tahun lepas dia sambung hijrah bersama kita, tapi tahun ni tak ada dia sambung hijrah bersama kita. Tahun lepas dia sihat, tahun ni dia uzur. Itulah masa, tuan-tuan. Masa. Ghalibnya kita ni hidup umurnya 60 tahun sampai 70 tahun. Jarang sekali orang boleh hidup lebih pada tu. Sampai 80 tahun, 90 tahun, itu jarang sangat. Kalau kita bertemu pun kita tengok kesian kat dia.
Sebab regu dia mati habis dah. Generasi dia habis dah, mati tinggal dia je. Jadi berlaku satu pemisahan masa itu menyebabkan lain beza. Katakanlah kita tak naklah muda sangat mati, ambillah 70 tahun. 70 tahun dalam hidup kita ni tuan-tuan, sebenarnya taklif kalau kita ambil umur 15 tahun, bermakna baki yang ada pada kita lebih kurang dalam 55 tahun. 55 tahun tu, walaupun kita taklif, tapi sebenarnya masa kita boleh bagi 3 je. 20 tahun pertama adalah masa di mana pembesaran tubuh badan, kekuatan fizikal, nafsu, syahwat mula naik. Masa tu makan pun banyak, semangat. Biasanya orang masa tu jarang sakit. Cuma sekarang ni pun banyak sangat dah dengar cerita sakitnya. Sehat. Kemudian kita tengok pula 20 tahun kedua atau 25 tahun pula, ini masa dalam membina sebuah kehidupan. Masa itulah nak menikah, masa itulah lahir anak, masa itulah bekerja, masa itulah baru sudah tamat belajar, masa itulah kita kata nak didik anak, masa itulah kehidupan kita ini sudah berbeza dari satu keadaan kepada satu keadaan. Masa ni nak beli rumah, nak beli kereta, nak pergi yang masa ni. Masalahnya dalam masa ni juga kita dimasyghulkan dengan anak, dengan isteri, dengan suami, dengan kehidupan apa semua sekali. Dan kalau kita bimbang, kok masa ni kita tak sempat. Kita tak sempat nak patah pada agama Tuhan kerana sibuk sangat. Ada orang kata kalau nak kaya, kayalah sebelum umur 40 tahun. Ada orang kata kalau nak senang, senanglah sebelum daripada umur 40. Macam-macam. Jadi perkara macam ni menyebabkan kita ni terdesak, kerja siang malam, pagi petang, dan kita tak tahu nuktah tuan-tuan. Akhirnya bila masuk 40 tahun ke atas sampai kita mati, masa tu tuan-tuan, pertama sekali kederak kita mula kendur. Kalau dia main bola pun kadang-kadang menopak sikit kepala lutut dia injet tuan-tuan. Kesihatan dia mula merudum dengan gautnya, dengan lemah jantungnya, dengan matanya yang kabur, kecil manis, darah tinggi. Ini saya cakap realiti, termasuk saya lah tuan-tuan. Bukan saya ni tak penyakit, saya banyak juga sakit. Ini realiti tuan-tuan. Jadi bila kita kendur masa tu, yang jadi masalahnya, kita tak sempat lagi nak pick up untuk agama kita, untuk akhirat kita. Akhir sekali baru nak siap nak pergi ke Mekah, mati dah, sakit dah. Baru nak mula nak jinak ke masjid, sempat setahun, 2 tahun, itu mujur. Kalau tak, habis itu je. Sebenarnya tuan-tuan, hidup kita yang menentukan kita sendiri. Gaya kita hidup macam mana. Depan kita ni banyak dua jenis manusia. Satu manusia bila kita tengok dia mati, kita rasa dia beruntung. Satu manusia bila dia mati, kita rasa dia tak beruntung, ataupun lebih kurang je. Masa tu tuan-tuan, kita boleh tengok hak jenis tak beruntung ni pada pandangan kita, tapi kita tak boleh tuding jari kat orang.
lebih banyak daripada hak beruntung. Maksud saya, kalau kita tempat dia sendiri pun kita tak nak mati lagi. Kenapa? Persediaan akhirat kita lemah, ibadat kita lemah, pahala kita sikit, usaha kita sikit, majlis agama, maksud saya majlis ilmu kita tak datang. Jadi bila kelesuan dalam masalah ni, tak ada apa tuan-tuan. Tuan-tuan, di dunia ni kita ada tengok tok orang kaya, ada duduk atas jalan raya je nampak dah, dengan kereta besar, dengan kemudahan. Kita nak, Allah kata kayanya dia, hebatnya dia. Ni hukum di dunia. Tak apalah kalau kita tak berapa nak kaya pun, alhamdulillah dengan ada. Tapi paling sesal apabila kita di akhirat kita muflis dan kita tak kaya. Nabi pernah tanya, atadruna manil muflis, apakah kamu tahu atau kamu dapat kenal siapa dia orang yang muflis? Maka dijawab, sahabat kata, orang muflis di sisi kita ialah orang yang tak ada harta, tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada duit. Muflis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, muflis sebenarnya ialah orang yang datang pada hari akhirat kelak dengan pahala yang banyak, tapi malangnya dia maki orang ni, dia cerca orang ni, dia pukul orang ni, dia ambil harta orang ni, maka pahala dia diberi kepada orang-orang yang dia buat. Akhirnya pahala dia habis, maka dosa orang itu dikembalikan kepada dia sebagai tukar timba balah. Pada masa itu faturiha finnar, kemudian dicampak dalam neraka. Rugi kita tuan-tuan. Jadi yang kita naknya, macam mana kalau kita nak sebuah kehidupan? Macam mana? Kita nak gaya sama macam orang lain? Kita pernah tak tengok orang yang hebat, yang kita rasa cemburu nak jadi macam dia? Alangkah baiknya kalau aku dapat jadi macam dia. Tuan-tuan, jangan tengok sisi harta sahaja. Bagi saya harta ni sejuzuk, memang penting, tapi sejuzuk. Yang kita naknya tengok orang ni, bila kita tengok kita puas hati akhiratnya, kita rasa berbaloi. Yang inilah yang kita nak cuba perhati. Kita nak jadi orang yang puas hati akhirat. Kita nak biar kita ini orang sendiri tengok, orang ni memang jenis orang baik. Kampung kita, kita kenal semua tuan-tuan, kawasan kita. Macam mana Pak Mat? Pak Mat boleh lah tahan. Macam mana Pak Ali? Pak Ali setakat nampak kedai kopi je lah. Macam mana Pak De? Pak De okey sikit. Macam mana Pak Lang? Pak Lang baik. Lain lalu dah cara cakap tu, Pak Lang tu baik. Dia memang kaki masjid lah tu. Dia duduk pun kita dah dengar dia duk kata ke orang, duk marah ke orang, maki ke orang, tak ada. Dia dan dia nampak ejen kebaikan. Bagus Pak Lang. Jadi kita tengok dalam ramai-ramai tu, dalam banyak-banyak tu, yang kita boleh kata okey, baik, puji pula, tak ramai. Kalau ramainya ada macam tak ada pun tak apalah, setakat tu. Maksud ada macam tak ada ni dari sudut agama.
Bukan dari sudut kita kata dia tak ada fizikal, dia tak ada, harta dia pun ada, tapi kita nak tengok pemberatnya agama. Ini yang sedang kita cari, ini yang sedang kita usaha, tuan-tuan. Tepuk dada, tanya iman. Jadi malam ni kita nak bincang macam ni. Kita nak bincang macam mana kita nak jadi sebagaimana sahabat Nabi bila dia hijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Dia telah merubah hidup dia 360 darjah. Kalau dulu di Mekah walaupun ada Masjidil Haram atau zaman dulu Kaabah, mereka tak bebas nak sembahyang sebab dikekang oleh puak-puak kafir Quraisy Mekah. Tapi bila hijrah, Nabi bina masjid. Di situlah mereka membina kekuatan tarbawi mereka. Mereka bina jiwa mereka, semangat mereka, akhlak mereka, kekuatan mereka. Mereka jadi gah sungguh-sungguh. Tuan-tuan, inilah cabarannya. Inilah cabarannya. Jadi macam mana kita nak buat? Siapa nak hidup macam mana? Saya bukan cakap pada tuan-tuan. Sebenarnya bila saya cakap tajuk ni, saya rasa kita semua, kita insafi. Jadi kalau kita nak buat satu roadmap, satu perjalanan hidup kita, pertama sekali tuan-tuan, jangan tengok ke belakang, kerana mengundang kesesalan, merasa kerugian yang amat sangat. Mengambil masa untuk merasa rugi dan merasa sesal itu membazir masa untuk tindakan seterusnya. Maksud saya, kita umur 45, 55, 65 baru sedar, Allah, ruginya aku. Jangan. Sebab dalam Islam kita kena cari khitamuhu misk. Kita kena cari penyudahnya. Dan penyudah ni majhul, kita tak tahu. Sebab itu dalam satu hadis yang sahih, Nabi kata, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha zira' illa an yasbiqahu al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ada di kalangan kamu orangnya hidup atas muka bumi ni baik sangat, sehingga rajinnya semayang ibadat ni seolah-olah antaranya dengan syurga tu sejengkal ataupun sehasta. Oi, nak masuk syurga dah, tapi telah takdir Tuhan bahawa dia ahli neraka. Maka dekat nak mati, dia beramal dengan amalan ahli neraka, masuk dia dah neraka. Sama juga seorang itu ahli neraka, orang tengok teruk sangat dia ni, sehingga antara dia dengan neraka hanya tinggal sehasta. Tapi takdir Tuhan dia ahli syurga, maka dia beramal dengan amalan ahli syurga. Dekat nak mati, masuklah dia dalam syurga. Tuan-tuan, ini yang kita tengok. Cuma oleh kerana kita ni orang Islam, oleh kerana kita ni ada kesedaran daripada awal, maka di sini kita kena buat ubah. Apa rancangan kita nak buat? Pertama sekali, pastikan segala syariat zahir yang wajib atas kita, kita laksanakan. Itu hal nombor satu. Pastikan acara ibadat zahir yang menjadi kewajiban kepada kita, kita laksanakan. Sembahyang, kita sembahyang.
Puasa kita buat, zakat kita buat, haji kalau kita mampu kita buat, syahadah kita betul dan kita fahami. Apa lagi hak-hak kita buat. Kemudian kita tambah dengan hak sunat-sunat. Tambah hak sunat-sunat, puasa sunat, sembahyang sunat, sedekah sunat. Ada 2 lapis dah. Jangan terhenti setakat tu. Kaji punya kaji dalam hidup ni tuan-tuan, sebenarnya perkara yang paling baik sekali adalah perkara hati. Perkara hati itu hak paling baik sekali. Jadi sebab itu nak jaga hati merupakan perkara yang paling susah. Sebab hati kita ni mudah dihinggapi penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Macam-macam penyakit. Pada hati mereka tu terdapat penyakit, maka Allah tambah. Ala wa inna fil jasadi mudghah iza salahat salahal jasadu kulluh wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah dalam tubuh badan kita ada segumpal darah, kalau baik maka baik semua sekali, kalau rosak maka rosak semua sekali. Maka itulah hati. Hati tuan-tuan, hati. Nak jaga hati ni penting. Tengok, saya datang sini, saya duduk depan tuan-tuan. Nombor 1 sekali, tuan-tuan menjadi hakim. Walaupun tak ada tauliah, tak ada watikah, tak ada upah, tak ada gaji, tapi hakim. Hakimnya tuan-tuan akan kata, ustaz mari, tak ada kerja lain, lebih je lah. Ustaz ni tak ada kelakon langsung. Memang keadaan macam tu, satu. Kita tengok macam-macam sisi negatif, sisi positif tu kau pandang. Hati tu kan. Kita sakit, kita pergi hospital, kita pergi klinik, kita pergi merawat sakit kita. Tapi masalahnya itu hanya sakit fizikal. Tapi bila mana datangnya sakit hati ini, kita tak temu kat mana nak cari penawar dan perawatnya. Makanya hati kita ni dia akan membawa kepada keparahan. Contoh, sifat hasad dengki. Bila kita tak buat, dia mengakari dan berakar, sehingga akhirnya payah kita nak pecah daripada hati kita sifat ni. Sifat dendam kesumat, kita nak buang sifat ni. Oi, sukanya ya Allah, membara sampai payah kita nak buang. Sifat tamak halaba, walaupun kita boleh pakai jubah, walaupun kita boleh pakai serban, tapi kadang-kadang dia singgah. Akhirnya kita lupa akan tanggungjawab hak-hak orang lain. Jadi sifat masalah hati ni, inilah masalah yang paling besar sekali. Kita boleh uji begini tuan-tuan. Kata almarhum Sayyid Hawa dan lain lagi, dia kata penyakit yang paling parah pada kita sekarang, penyakit yang paling parah pada kita sekarang namanya qasawatul qalb, hati kerah. Summa qasat qulubukum, hati menjadi kerah. Kerahnya hati lebih kerah pada batu.
Tuan-tuan rajin tengok tak rencana dalam TV di Animal Planet, National Geographic? Tuan-tuan tengok tak macam mana seganasnya harimau, seganasnya singa, seganasnya jaguar, seganasnya cheetah. Dia kejar antelop, rusa. Yang rusa tu jumlah ratus ekor, tapi dia kejar seekor je. Bila dah dapat makan, dia duduk. Antelop yang lain litas depan dia, tak kisah dah. Maksudnya seganas-ganas haiwan dia pergi bunuh untuk dia makan, untuk hal survival hidup dia. Tapi seganas manusia bukan satu nyawa, tuan-tuan. Bukan satu nyawa, bahkan ratusan nyawa, ribuan nyawa, mungkin jutaan nyawa. Inilah yang berlaku. Tuan-tuan tengok, teringat tak bom atom yang digugurkan ke negeri Jepun oleh Amerika? Cerita lama, tapi sekadar nak ingat, berlaku bulan 9 1945. Dia bom dua tempat. Satu Hiroshima, satu lagi Nagasaki. Hak pertama 6 September, hak kedua 9 September, 3 hari lap. Hak pertama bila dibomkan, yang mati berapa orang, tuan-tuan? Hampir 300,000 orang. Tuan-tuan boleh tengok gambar-gambar lama. 300,000 orang. Yang buat kerjanya bukanlah ramai sangat, 2-3 orang je duduk atas kapal terbang tu. Kali kedua 70,000 orang, sehingga terpaksa menyerah kalah. Maknanya manusia, tuan-tuan, bila hatinya kerah, dia tak kira. Bila rahmah, tanpa rahmah, bahaya. Kita tengok, kita tak tengok haiwan dia bunuh anak dia, tapi manusia sanggup bunuh anak dia sendiri. Wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat. Dia buang anak dia dalam pam tandas, dalam sungai. Dia gali kubur anak hidup-hidup. Tengok mana hati. Kita tengok manusia, tuan-tuan, kadang-kadang dia seksa orang lebih teruk daripada dia seksa binatang. Tuan-tuan tengok, mungkin di sini ada sahabat kita Rahiniah. Tuan-tuan boleh tanya kisah-kisah mereka macam mana. Dahsyat, tuan-tuan. Mana rahmat, mana insaniyatul insan. Jadi masalah hati ni masalah besar. Hati yang disebut qasawatul qalb, kerah hati. Nak tahu kita kerah hati mudah ya, tuan-tuan. Air mata kita ni berapa kali kita menangis dalam sehari, atau dalam seminggu, atau dalam sebulan, atau dalam setahun, kerana takutkan Allah. Menangis kerana kecewa hidup ramai, menangis kerana berlaku bencana ramai, tapi menangis kerana takutkan Allah,
atas dosa untuk dimuhasabahkan tak ramai. Inilah yang jadi masalah. Tak ramai tuan-tuan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuk waktu dah 2 minit lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, masuk dah waktu azan dulu dah. Siapa dia azan ke terus je? Terus je. Okey. Terus pun tak lama. Saya tak memang ceramah tak lama macam saya ni. 8.40 kita berhenti. Boleh? Atau berhenti sekarang? Jadi berhenti awal, jadi stesen tu tak kena lah. 8.40 kita berhenti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tengok hati, air mata kita ni kamai payah. Kadang-kadang kita tengok pelik orang menang sukang boleh menangis. Orang menang sukang boleh menangis, kita tengok pun hebat. Orang menang PU pun boleh menangis, orang menang da'i pun boleh menangis. Hak kalah tu memang menangis dah, hak menang pun menangis. Hak berlakon pun boleh menangis. Tapi di sana kita kurang takut kepada Allah. Kita tak pernah air mata kita menangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat an khasyatillah wa ainun batat fi sabilillah atau kama qala. Ada 2 mata tidak akan disentuh dan tidak akan disambar oleh api neraka. Mata yang pertama, mata yang menangis kerana takutkan Allah. Mata yang kedua, berjaga di medan perbatasan perang untuk mempertahankan umat Islam atau negara Islam. 2 mata ni. Orang Arab kata dari segi balarahnya, bila mata tak sambar api neraka, maknanya tubuh-tubuh dia tak sambar. Itlaqul juz'i wa iradatul kull. Dia sebut benda juzuk tapi nak semua sekali. Macam kita lah cakap, hang ni tak patut lah. Kenapa? Aku kenduri, batang hidung pun tak nampak. Adakah dia kena kerat batang hidung dia atau? Tak, maknanya tubuh badan dia semua sekali lah. Itu bahasa. Itu bahasa. Jadi mata yang menangis macam itu. Kita belum pernah muhasabah dosa kita. Kita belum pernah, tuan-tuan. Maksud saya, bukan agenda dalam hidup kita nak muhasabah. Sedangkan Nabi sebut, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang berada dalam lindungan arasy Allah. Pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungan arasy Allah. Salah satunya, wa rajulun zakarallaha khaliya fafadat ainahu. Seorang lelaki yang zikir kepada Allah dalam keadaan sorang-sorang sehingga air matanya bergenang menangis takut ke Allah. Insaf, tuan-tuan. Insaf, tuan-tuan. Jadi daripada situlah kita tengok, kita perlu untuk air mata kita menjadi saksi di hadapan Tuhan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikatakan, dia sembahyang, dia menangis, tuan-tuan. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab bangun malam sembahyang. Pernah satu ketika bila sembahyang malam, dia hanya membaca selepas Fatihah, amma yatasaalun.
Sampai kepada ayat yang kedua, anin nabail azim, tak lepas daripada ayat tu. Dia ulang sampai ke pagi dalam keadaan basah janggutnya. Itu Sayyidina Umar, sebab dia menhayati gambaran. Sayyidina Umar ni bila dia tua, orang kata orang tua ni muka dia ada kedut dia. Tepat kedut ni setengah kata sampai hitam, kerana terlalu banyak air mata mengalir, kerana takut ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Tuan-tuan, ini yang dilakukan oleh ramai tokoh-tokoh zaman dahulu. Mereka cukup takut kat Tuhan. Ibn Sirin ni anak murid kepada Anas bin Malik, sahabat Nabi. Allah bagi pada Ibn Sirin ni alim sa'. Allah bagi kepadanya pandai takbir mimpi, suhu sangat. Ibn Sirin rahimahullah. Ibn Sirin ni jenis orangnya suka ketawa, tuan-tuan. Temu orang kau kelakar lah, gelekek, suka jenis orangnya. Tapi orang ini waktu malam adalah orang yang paling banyak menangis pada Tuhan. Mereka kata wakana dhahukan, banyak ketawa, tapi wabaka'an billail, orang yang banyak menangis pada waktu malam. Nangis, tuan-tuan. Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Begitu juga kalau kita tengok Fudail bin Iyad, hari ini terkenal dengan Abid al-Haramaini, banyak menangis takut ke Allah. Kita baca sejarah seperti Malik bin Dinar rahimahullah, cerita yang cukup menarik. Malik bin Dinar ni, tuan-tuan, orangnya cukup hebat. Dia dikatakan selepas saja sembahyang isyak, dia masuk dalam bilik dia kunci. Jadi orang tak tahu apa benda dia buat. Jadi ada anak saudara dia pergi pitah awal masuk dalam bilik dia, duduk sembunyi dalam bilik, nak tengok Malik bin Dinar buat apa. Apa yang dia buat? Bila dia masuk dalam bilik dia, dia sembahyang daripada waktu itu sampai kepada subuh. Di akhirnya dia menangis dan dia berdoa pada Tuhan, Allahumma harrim syaibata malikin minan nar. Ya Allah, selamatkanlah janggut putih Malik bin Dinar ini daripada api neraka. Sampai fajar menyingsing. Tengok cara mereka takut ke Allah. Mereka muhasabah kepada Allah, sehingga mereka ini benar-benar merasa hampirnya dengan Tuhan. Jadi bila dah keadaan macam itu, hatinya menjadi lembut, hatinya menjadi terasa. Orang-orang macam ini maksiat memang jauh daripada kaum hidup. Dia sentiasa muhasabah diri, sentiasa tengok semak. Jadi yang pertama kita nak bincang masalah hati, tuan-tuan. Sama juga kalau kita nak bincang macam mana dalam hati kita nak masuk sifat syukur. Kalau tanya kita, puas hati tak? Tak puas hati. Tuan-tuan, bukan tuan-tuan tak puas hati, orang yang dapat segunung mah pun tak puas hati. Segunung mah tak puas hati. Kata Nabi, dia nak segunung lagi. Kalau dapat selembah kambing, nak selembah lagi. Tak ada orang puas hati. Sementara kita tak berapa cukup gajinya, tak puas hati. Siapa dia nak puas hati? Siapa nak puas hati? Kalau kita layang macam tu, memang kita tak puas hati. Kesian tak tengok orang sentiasa tak cukup. Tak cukup.
hak ni tak cukup. Tuan-tuan, nak cukup setepak je, namanya syurga. Syurga cukup. Dunia memang macam tu. Tanya Ji nak kaya ni, memang nak lah. Tak ada orang cukup. Dunia ni macam tu. Kita kalau kita dapat motosikal, kita nak kereta. Kita tengok masa kita kecil kata bagus kalau dapat basikal tu, sebab abah kita tak beli, akhirnya dapat. Besar sikit, bagus kalau dapat motosikal, nak motosikal. Besar lagi, nak kereta. Kalau dia nak patah motosikal juga, dia nak cari motosikal hak kelas-kelas, Ducati, nak cari motosikal Harley Davidson. Tak cukup. No. Tengok. Jadi bila nak sangat ni, akhirnya tak ada syukur kita. Kita tak ada syukur. Payah nak syukur. Sebab kita sentiasa tengok orang lebih pada kita. Orang lebih pada kita ni, tuan-tuan, memang gaya dia lain. Orang kaya, dia tak macam kita. Gaya kehidupan, pemikiran dia tak akan sama. Tapi kalau kita syukur, alhamdulillah. Saya dengar seorang artis penasyid, betulan saya pergi ceramah, lepas tu dia menasyid. Dia cerita dia pergi ke Syria. Masa tu masa awal-awal perang, sekitar 2013, 2000 apa baru ni, awal-awal perang. Duduk di bandar Damsyik, kota Damsyik, Dimashq. Makan pagi, duduk hotel ni, tak ada. Tunggu sampai tengah hari, tak ada. Tunggu sampai kepada asar, tak ada. Tunggu sampai malam, lewat malam baru sampai. Tak kedemam kita gitu. Demam, tuan-tuan. Siapa tahap tu? Pergi beri bantuan kepada seorang, temu orang tua ni bagi, menangis dia. Alhamdulillah Allah. Kenapa menangis banyak sangat? Dia kata, untuk pengetahuan tuan, saya dulu antara orang yang terkaya kawasan ni. Saya dulu orang yang terkaya kawasan ni. Tapi apa berlaku? Bila perang ni, habis harta saya, hancur, tak ada apa. Tengok, dulu saya lah bantu orang, sekarang orang bantu saya. Menangis dia, tuan-tuan. Kita syukur, alhamdulillah. Syukur. Tuan-tuan, zaman kerajaan Umawi dulu, zaman kerajaan Umayyah, salah seorang khalifah, dia setiap minggu ada satu hari dia akan bertemu dengan rakyat dia, atau 2 hari atau 3 hari, ada dia akan bertemu. Orang-orang akan mengadu hajat kepadanya. Rakyat, pemimpin-pemimpin bawahan akan pergi menghadap. Ada kata orang nak bertemu khalifah pakai baju comel ke buruk, paling cantik lah, kemas. Itu menjadi kebiasaan dan adat. Dan ada tukang jaga namanya unit protokol. Tiba-tiba masuk seorang lelaki dalam majlis. Jadi bila khalifah mari tu, dia sekali tengok, tahu dah kenapa unit protokol ni tak faham ni. Jadi unit protokol ni standby dah.
Seorang lelaki yang compang-camping bajunya, yang mukanya nampak tak berapa terurus, dalam keadaan yang kusut masai, teruk sangat. Maka unit protokol tu terus bagi tahu kepada tuanku, kepada khalifah, ya Amirul Mukminin, yang tu sengaja kami masukkan untuk kita dapat sebuah perkhabaran dan untuk kita tenangkan jiwa kita sebagai mengambil iktibar daripada kisah. Maka fahamlah khalifah. Maka khalifah pun tanya, oh apa khabar? Baik tuanku. Boleh cerita macam mana hidup? Dia pun kata, tuanku, saya duduk di tempat yang jauh nu, jauh kat selatan yang jauh. Saya di kampung saya, di daerah saya, di tempat saya, saya orang yang terkaya sekali. Dan saya juga orangnya muka smart, comel, handsome. Saya ada bini, bini pun comel. Saya ada anak saya cute, comel. Saya ada harta cukup 4 dah. Orang kata cukup 4 tapang dah, cukup semua dah. Nak apa lagi? Kaya, muda, bini ada, anak-anak ada, orang kerja ada, cukup dekat, tak ada apa. Satu hari ada orang bagi tahu kat saya. Dia kata, kalau awak nak untung lebih, awak pergi sebelah utara, awak boleh jual di sana double atau triple keuntungan. Banyaklah, untung banyak. Jadi dia pun begitu bersemangat. Dia bawa harta yang banyak. Dia bawa satu kafilah. Zaman dulu berjalan ni ada waktunya, pagi sampai petang, atau berehat lah, tidur malam. Dekat-dekat nak asar tu berhenti dah pun, kena pasang khemah, nak siap-siap, nak cari, nak masuk, gitulah. Satu tempat berhenti, pagi esok jalan pula, berhenti, sehinggalah sampai satu kawasan. Kawasan tu dia tengok satu bukit. Bukit tu landai ke bawah, straight saja. Jadi dia pun kata, kita berhenti sinilah, di bawah bukit, kaki bukit, tidur malam. Entah macam mana sedang mereka tidur, tiba-tiba air mari banyak, menghanyutkan semua hartanya, menghanyutkan isterinya dan anak-anaknya semua sekali, termasuk juga pekerja-pekerjanya. Habis kelip mata. Jadi dia dengan keadaan mungkin ada sedikit kepandaian, dia dapat selamatkan diri dia dengan anak kecil dia. Dan kebetulan dia ada keldai dia duduk tebing sebelah sana, duduk atas tempat tinggi, selamat. Masa tu gelap, masa tu malam, nak bertepik tak ada benda dah pun. Habis sekali mata, mati, tak tahu ke mana pun. Yang selamatnya dia, anak kecil dia. Kemudian dia tengok keldai dia berlari, dia letak anak dia, dia kejar keldainya. Sedang dia kejar, keldai dia makin jauh lagi. Akhir sekali keldai dia patah balik. Patah balik pergi serang dia tu, dia rebah. Keldai dia pijak muka dia, mata dia jatuh, dan muka dia robek separuh, badan lesu lolai, dan keldai dia meninggalkan dia. Dalam keadaan hampir petang ni, dia dengar anak dia berjerit kuat, nangis kuat. Dia pun bangkit, mengumpul sekederak, pergi ke anak.
Tengok-tengok anak dia sudah mati di makam, dibahang sebahagian oleh serigala. Kemudian jadilah dia sebatang kara. Sampai ke tengah bandar ini, tuanku, menjadi peminta sedekah yang tegar. Asalnya Allah kata, kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah yang memiliki kerajaan, ya Allah, Engkau boleh bagi pada siapa yang Kau nak bagi, Kau boleh cabut daripada siapa yang Kau nak cabut, Kau boleh muliakan siapa yang Kau nak muliakan, Kau boleh perhinakan siapa yang Kau nak hina. Di tangan kuasa kekuasaan Engkau lah Maha, Engkau atas sesuatu Maha berkuasa. Tuan-tuan, sebenarnya bila kita tengok kisah macam itu, kita sedih. Tengok, dia sendiri menyesali. Khalifah sudah mendengar peristiwa ini, terus berkata, Subhana ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil ahwal. Maha suci Tuhan yang membalik-balikkan kejadian-kejadian keadaan. Balikkanlah keadaan kami daripada baik kepada lebih baik. Keadaan kami lebih baik, bukan macam ni berlaku. Kesian. Sebab itu Nabi ajar kita doa. Dalam riwayat Muslim kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung dengan Engkau daripada hilangnya nikmat yang Engkau bagi. Aku minta berlindung dengan Engkau daripada bertukarnya kesihatan yang baik kepadaku. Aku minta berlindung dengan Engkau daripada datangnya kemurkaan Engkau tiba-tiba, ataupun hukuman Engkau tiba-tiba. Dan aku minta berlindung dengan Engkau daripada semua bentuk kemurkaan kamu. Kita minta macam tu dengan Tuhan, dan untuk kita kekal. Jadi di situ kita faham, tuan-tuan, ini masalah hati. Sekadar nak zahirkan syukur pada Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah. Kita ambillah semangat hijrah kali ini untuk kita ubah diri kita, kita muhasabah diri kita. Biarlah kita ni, bak kata Pak Hamka, hidup kita hanya sekali. Justru biarlah bererti. Biar bererti, sekali ni dia hidup kita. Kita guna, tuan-tuan. Dan bila kita dalam kubur, orang paling rapat dengan kita, anak bini kita tak boleh selamat kita, suami kita tak boleh selamat kita. Yang selamat kita adalah iman dan amal soleh kita. Itu sahaja. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Perbincangan ni banyak dalam buku fikih ni, tuan-tuan. Fiqh hijrah dan masalah hati itu saya telah sebut dalam buku Ihkam ni, kitab tasawuf, dan juga kitab hadis yang bagi saya sesuai untuk dibaca setiap rumah kita ni. Kita bacalah hadis-hadis ni, dan kita kena ingat anak-anak kita, nota untuk anakku. Kita nak bina keluarga bahagia, rumahku syurgaku, dan kita nak rajinkan menuntut ilmu. Kita bacalah beberapa buku. Mudah-mudahan budaya mencari ilmu menjadi budaya utama dalam hidup kita. Sekadar itu, mohon maaf bahasa saya guna tak sesuai. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din al-tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.